Baik, terima kasih Suzana Basri. Chris, hari ini 12 November, MFL membuat keputusan Piala Malaysia dibatalkan berkuat kuasa serta-merta. Sedangkan kalau kita imbas semula, Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN kata tangguh sehingga tamat PKPB 6 Disember 2020. Jadi, apakah sebenarnya MFL ini terlalu cepat mengalah? Ya, Akbar. Sebenarnya ini bukan isu MFL mengalah. Kerana kita pun ada kita punya proses dalaman yang perlu dilakukan, terutamanya dengan pasukan-pasukan yang terlibat. Sebagaimana ramai yang tahu ya, kontrak pemain tamat pada November 30. Ya. Dan dalam perundangan bola sepak, bila kontrak pemain dah telah pun tamat, kita tidak boleh extend melanjutkan kontrak itu untuk seminggu atau 2 minggu. Selepas 30? Selepas tempoh tamat. Either you extend the contract untuk setahun atau tidak. Itu ya. Kerana kalau ada apa-apa isu dalaman Persatuan Negeri dengan pemain-pemain, kontrak itu tidak valid daripada sudut perundangan. Ya. Dan saya rasa MKN tidak faham faktor-faktor ini apabila memberitahu MFL untuk menangguhkan Piala Malaysia ke Disember 6 hari bulan, kerana juga season kita akan bermula pada Februari 2021. Tetapi untuk kita nak mainkan 7 atau 8 perlawanan ni, 7 perlawanan pada bulan Disember saja untuk 8 atau 9 tidak masuk akal. Tidak masuk akal kerana sudah tentu nak extend kontrak pemain itu tidak dibenarkan sama sekali. Baik, kalau kita teliti dalam kenyataan media MFL yang dikeluarkan pada hari ini 12 November, ada menyebut mekanisme khas. Mekanisme khas telah pun dibawa kepada MKN untuk meneruskan baki saingan. Jadi mungkin boleh kongsikan, Chris, apakah sebenarnya mekanisme khas yang dirangka oleh MFL? Seperti statement yang dikeluarkan oleh MFL, kenyataan kita melihat sudah tentu ketetapan SOP itu, Standard Operating Procedure, prosedur itu telah pun ada, dan kita ikut daripada dari segi bulan Mac atau April telah pun submit kepada MKN untuk mulakan prosesnya daripada Liga Super. Daripada sesi Liga Super yang kita main itu, prosesnya telah diketatkan dan kita dapati ke semua pasukan bola sepak negeri dan kelab mengikuti proses-proses tersebut. Kerana itu kita lihat tidak ada kluster bola sepak. Kerana diikuti dengan begitu ketat sekali, bukan saja oleh kelab, malah SOP ini sebenarnya diteliti juga oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Di setiap perlawanan ada pegawai perubatan, ada kaki tangan daripada KKM yang meneliti prosedur-prosedur dijalankan. Apakah sama ada kita mengikut arahan MKN. Jadi kita ikut. Kalau saya lihat kan, sebelum ini MFL seolah-olah bergerak sendirian. Buat perancangan dan SOP kemukakan kepada MKN. Baru-baru ini sahaja ada penglibatan daripada KBS bila Piala Malaysia ada ura-ura nak ditangguhkan, baru ada usaha daripada KBS. Tapi sebelum itu nampak seolah-olah MFL bergerak secara sendirian supaya Piala Malaysia boleh dilangsungkan sehingga tamat. Tidak, itu tidak tepat, Akbar, kerana Presiden FAM Datuk Hamidin, Setiausaha Agung Stuart Ramalingam dan MFL CEO Datuk Ghani dan beberapa ahli lembaga telah pun berjumpa dengan Menteri KBS sejak pada bulan Mei lagi. Sejak bulan Mei, mereka telah berjumpa dan mereka telah adakan banyak perbincangan dengan KBS, dan KBS sebenarnya serba sedikit mungkin lebih banyak menolong FM untuk menjalankan program-program Liga Super dan sebagainya dan mengaktifkan balik Liga Super. Dan KBS juga bekerja rapat dengan FM untuk memberi peluang kepada, kalau Akbar ingat, skuad kebangsaan Tan Cheng Kok juga memulakan latihan. Itu juga kita mendapat sokongan daripada KBS. Jadi FAM, MFL bekerja rapat dengan KBS untuk mendapatkan kebenaran daripada MKN. Kita kena adil dari segi seluruh perspektif. Kita faham hiburan mempunyai sektor ekonomi sendiri, tetapi sukan juga mempunyai ekonomi sendiri. Ya, tetapi kalau SOP bola sepak yang begitu ketat yang digunakan, ya, kita menggunakan contoh SOP yang dimainkan di Liga Perdana Inggeris, J-League, Thai League dan sebagainya. Ya, negara-negara ini semua ada Di COVID. K-League ada penonton. Semalam kes COVID di London saja hampir 24,000. Tetapi liga dijalankan seperti biasa. European Championship is going on. Jadi apa yang kita nak katakan, apa yang saya nak katakan di sini ialah MKN kena sebenarnya membuat satu
SOP yang boleh digunakan oleh semua pihak. Kalau tak boleh digunakan oleh semua pihak, mungkin satu persamaan yang ketara untuk setiap industri. Seumpamanya hiburan ada SOP mereka dan boleh digunakan kerana ekonomi sendiri. Maka kelonggaran juga perlu diberikan kepada sukan. Bukan saja bola sepak ya. Saya bukan cerita saja pasal bola sepak. Saya berkata mengenai mungkin bowling, mungkin squash, mungkin badminton, mungkin rugby. Kita perlukan industri sukan ini kembali aktif. Betul. Tidak boleh berada dalam keadaan ini kerana ini merupakan satu mental hazardous bukan saja untuk pemain, untuk pegawai, untuk atlet yang berlatih cukup panjang tanpa sebarang competition yang ada. Ya, bayangkan sekarang Piala Malaysia ditangguhkan atau ditamatkan, dibatalkan ya. Memberi kesan kepada pemain-pemain Tan Cheng Ho untuk memulakan latihan kebangsaan kerana negara lain dah mula. Ya, negara lain dah mula. Thai League dah mula. Dia nak dalam musim yang baru, penonton dibenarkan ke stadium dan sebagainya. Saya rasa kita perlu mencari jalan di mana kita boleh memulakan industri sukan bukan saja untuk FAM, malah untuk pemilik-pemilik arena futsal tempatan. Pengusaha pembetul membawa balik industri sukan, tetapi yang paling penting kita kena akur dengan SOP. Itu penting. Chris kecewa dengan pembatalan Piala Malaysia? Oh ya, sudah tentu. Saya sangat kecewa. Lagi kecewa dan mungkin marah apabila saya lihat hiburan depan mata saya, kan, 11-11 dan sebagainya berlaku. Ya, saya rasa itu bukan satu perkara yang begitu tidak adil kerana kita melihat pemain-pemain ini semua yang juga bergaji ya. Semuanya memerlukan salary masing-masing dan benefit masing-masing dan sudah tentu untuk kelab ini merupakan satu tamparan yang cukup hebat, Akbar, kerana mereka terpaksa membayar gaji sehingga bulan November dah berapa bulan mereka tidak bermain. Potongan gaji dilakukan. Ya, ada kelab yang membuat potongan gaji 10%, 20%, 30%. Kita tidak mahu satu situasi di mana pemain-pemain terpaksa menjual pingat atau trofi mereka. Dan kita memang sedih apabila perkara seperti ini berlaku. Ya, kerana ini boleh membawa satu isu kewangan dan sebagainya kepada semua pihak. Bukan saja kepada pihak MFL dan FM tetapi juga pemain-pemain kelab dan sebagainya. Ya. Okey, baik. Terima kasih Christopher Raj, Esko Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Kita jumpa Piala Malaysia 2021. Ya, kita jumpa Liga Super dulu. Okey, baik.